kembali kepada persoalan asal, dua ni, Kaabah dan Masjidil Haram menjadi tempat yang suci dan mulia bagi orang-orang Arab ialah umumnya kerana dua benda. Pertama ialah kerana dibina oleh bapa ataupun nenek moyang mereka, nenek moyang bangsa Arab, iaitu Nabi Allah Ibrahim dan juga anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Walaupun konteks pembangunan ini berlaku setelah kehilangan dan kehancuran bangunan asal yang ada sebelum itu, tetapi peristiwa banjir besar Nabi Nuh alaihi salam telah menghanyutkan binaan Kaabah yang ada sebelum zaman Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, dan hanya tinggal adalah tapak Kaabah semata-mata. Jadi kemuliaan ini kerana Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah bersama dengan anaknya membina kembali foundation dan basic bagi Kaabah. Itu kemuliaan. Kemuliaan yang kedua, kerana ini adalah tempat yang suci, yang telah disucikan sejak zaman Nabi Allah Ibrahim dan disucikan sampai zaman mereka. Bahkan hubung kait dengan kemuliaan dan kesucian ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia terkait sampailah disebutkan istilah bulan haram. Bulan haram di sisi orang Arab adalah bulan suci, bulan yang dilarang sama sekali untuk mereka mengangkat senjata, bulan yang dilarang sama sekali untuk mereka berperang, menyerang, membunuh dan menumpahkan darah di antara satu dengan yang lain. Lebih-lebih lagi bila tiba bulan suci dan hubung kait keberadaan mereka di tempat yang suci. Sekiranya salah seorang daripada mereka bertemu dalam bulan suci di tempat yang suci ini, mereka dilarang melakukan benda-benda tadi. Contohnya di luar bulan haram, mereka sebelum ini mungkin bermusuh, yang mungkin kalau sekarang ni bukan bulan haram, mereka dah tetap menetap, mereka dah membunuh, mereka dah serang menyerang antara satu dengan yang lain. Tetapi bila datang bulan haram dan mereka berada di kawasan tanah haram, nak marah macam mana pun, benci macam mana pun, meluap macam mana pun, nak bunuh dan nak serang, mereka terhalang kerana mereka menganggap bulan suci ini menghindarkan diri daripada hal-hal yang disebutkan tadi. Bahkan lebih jauh, mereka bukan sahaja tak boleh berperang, tak boleh membunuh, bahkan untuk mengherdik, mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata kesat, mengeluarkan perkataan-perkataan yang berunsur sindiran pun sebenarnya dilarang. Dan lebih jauh, bulan haram ini juga adalah bulan di mana diharuskan bagi pemerintah, bagi mana-mana bangsa Arab yang berada di dalam lingkungan permukiman Arab pada masa itu, diharuskan mereka ini untuk masuk ke dalam tanah suci haram tanpa halangan. Walaupun dikatakan yang menguasai, tampuk pemerintahan dan kekuasaan pada masa itu adalah pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka kafir musyrikin Mekah, tetapi kalau mana-mana bangsa Arab yang nak masuk dengan niat yang suci, niat yang bersih, nak buat ibadah atau tujuan berziarah, maka mereka sama sekali tidak boleh dihalang daripada memasuki tanah suci haram. Dan kita kena faham konteks orang-orang Arab dahulu bila tiba musim bulan suci ini, mereka bukan masuk sekadar nak buat ibadah, tetapi ada di kalangan mereka yang masuk hanya dengan tujuan sekadar berziarah. Mereka bukan nak buat ibadat haji, tapi mereka nak ziarah tempat-tempat yang mereka anggap sebagai suci. Dan ada juga di kalangan mereka yang datang tu bukan nak buat ibadah pun, mereka datang bukan nak buat ziarah pun, tetapi mereka datang kerana mereka mempunyai minat tertentu. Apakah sebenarnya minat yang mendorong mereka datang pada musim haji?
Minat ini terkenal di kalangan orang-orang Arab pada masa itu adalah kesusastraan mereka, seni-seni syair mereka, prosa-prosa Arab klasik mereka. Mereka datang kerana pada musim ini musim berkumpulnya golongan-golongan seperti ini. Jadi kerana atas dasar minat, mereka bukan nak buat haji pun, mereka bukan nak berziarah pun, tapi mereka nak menemui golongan-golongan yang mempunyai minat yang sama. Jadi mereka boleh jumpa pakar-pakar syair, pakar-pakar prosa, pakar-pakar kesusastraan, mereka membincangkan persoalan-persoalan ini. Dan ada di antara mereka dengan tujuan-tujuan berniaga. Tujuan berniaga kerana apa? Kerana musim haji memang dikunjungi oleh ramai orang. Jadi keuntungan dan laba yang mereka dapat mungkin lebih besar daripada bulan-bulan biasa. Dan ini panjang kisah dan sejarahnya. Bagaimana ada hubung kait antara kelicikan kafir-kafir musyrikin Mekah dulu persamaan dengan golongan-golongan Nasrani dengan merubah-rubah waktu ibadah, merubah-rubah waktu ritual supaya disamakan untuk meraih keuntungan dari sudut perniagaan tadi. Apapun kembali kepada persoalan asal, di sinilah konteks kenapa Nabi Muhammad dan para sahabat sejak awal dihalang memasuki bumi haram Mekah, tetapi tidak dihalang golongan-golongan Arab yang lain. Ini kerana golongan-golongan Arab yang lain mempunyai satu akidah, satu spesies dengan golongan kafir musyrikin di Mekah, iaitu golongan penyembah berhala. Di luar kota Mekah, terutama di Taif, pun banyak patung-patung berhala. Golongan ini dibenarkan masuk. Seperti di sekitar kawasan Madinah, kalangan Arab-Arab Badui di Madinah ramai termasuk di kalangan penyembah-penyembah berhala yang penyembah-penyembah berhala yang tegar. Mereka juga dibenarkan masuk pada bulan haji, pada musim bulan haram. Tetapi persoalannya, Nabi ni orang Arab, sahabat juga orang Arab, Nabi keturunan yang sama dengan mereka. Dan kenapa Rasulullah dan sahabat tidak dibenarkan untuk menikmati peluang yang sama, dapat masuk dalam bumi Mekah secara aman dan dapat menunaikan ibadah haji dan tujuan ziarah yang lain? Ini kerana skeptik yang ada pada mereka, Rasulullah dan para sahabat ini tidak berkenan dengan apa yang mereka buat, iaitu dari sudut penyembahan berhala. Bahkan Rasulullah dan para sahabat amat-amat tidak berkenan dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Arab Quraisy dari sudut ini. Mereka tidak suka dengan patung Hubal, mereka tidak suka dengan patung Isaf dan Na'ilah, mereka tidak suka berhala Lata, berhala Uzza, berhala Manata dan berhala-berhala yang lain. Bila Rasulullah pada skeptik mereka berbeza pemahaman dari sudut ini, walaupun Rasulullah dan para sahabat ni asal di bumi Mekah dan keturunan mereka adalah keturunan Arab yang pure, confirm datang daripada Nabi Allah Ibrahim yang menguasai bumi Mekah pada zaman dahulu, tetapi kerana perselisihan dan perbezaan akidah ini, maka Rasulullah tidak dibenarkan masuk. Dan atas dasar itulah bila penghujung tahun ke-5 Hijrah turunnya perintah supaya Rasulullah dan para sahabat menunaikan haji, Rasulullah tidak punya kemampuan lagi pada waktu itu kerana kekangan-kekangan dan halangan-halangan ini. Kekangan apa, halangan apa tuan-tuan? Penguasaan tampuk pemerintahan di Mekah sedang dikuasai oleh kafir musyrikin Mekah pada masa itu. Walaupun demikian tidak menjadi masalah. Hal seterusnya, masuk pada bulan Zulqa'dah pada tahun seterusnya, masuk bulan Zulqa'dah tahun yang ke-6 Hijrah. Pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi.
Apa yang dimimpikan oleh Rasulullah? Rasulullah bermimpi, dalam mimpinya kelihatan Rasulullah dan para sahabat keluar beramai-ramai menuju ke Masjidil Haram. Rasulullah dan para sahabat masuk dalam Masjidil Haram dalam keadaan aman, dalam keadaan damai, tanpa dihalangi dan dirintangi oleh orang lain. Bahkan perjalanan mimpi sampailah ke peringkat Rasulullah dan para sahabat bertahallur, mencukur rambut daripada kepala masing-masing. Dan bila ada satu kesempatan yang bersesuaian, Rasulullah menemui para sahabatnya di masjid yang sedang berkumpul pada masa itu. Rasulullah ambil peluang kisahkan kembali mimpi baginda tu pada mereka. Jadi bila dengar mimpi Rasulullah yang pi Masjidil Haram, masuk buat ibadat haji tanpa halangan, tanpa rintangan, sampailah kepada yang terakhir bertahallul, ramai di antara mereka yang pertama ialah mengatakan bahawa suatu masa apa yang dialami oleh Rasulullah dalam mimpi ini akan bertukar menjadi kenyataan. Sebab bagi mereka salah satu bentuk mimpi para nabi dan rasul ialah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebahagian yang lain beranggapan bahawa ini adalah suatu berita gembira yang mana sebelum ini mereka telah lalui dalam hidup mereka banyak peperangan. Dan semua peperangan tu setakat ini menentang kaum kafir musyrikin Mekah dimenangi oleh mereka. Dan ini memudahkan mereka untuk menuju ke Masjidil Haram, melakukan ziarah dan ibadat haji sebagaimana perintah Allah. Bahkan ada lebih jauh sahabat-sahabat yang terlampau gembira dengan mimpi ini dan teruja dengan khabar ini. Mereka balik rumah, mereka bersiap sedia dah bekalan-bekalan, makanan, minuman untuk melakukan perjalanan. Walhal Nabi tak memerintahkan lagi. Nabi baru habaq dia bermimpi sekian. Bukan kata Nabi kata, oh tahun ni kita nak pergi ziarah, kita nak pergi buat haji, tahun ni kita nak bertolak ke Mekah. Tak keluar lagi perkataan sedemikian. Tapi kerana teruja dan gembira tu balik siap-siap awal lagi.